Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita berjumpa lagi dalam sains tingkatan 5 bab 8 iaitu elektronik dan teknologi maklumat. Bab 8 ini adalah bab terakhir dalam sains tingkatan 5. Okey, pertama kita kena mengenali dulu, faham dulu gelombang. Okey, gelombang adalah seperti ada runut-runut sini bergerak macam tu. Kalau kita tengok dalam OSK ni, gelombang elektrik tidak dapat dilihat tetapi dapat dikesan melalui OSK. Inilah yang alat yang kita panggil OSK, osiloskop sinar katod. Okey, ini bentuk-bentuk ni adalah bentuk-bentuk gelombang yang dikesan. Okey, seterusnya kita kena memahami ciri-ciri gelombang. Okey, pertama ini bentuk gelombang. Okey, yang normal. Okey, pertama kamu kena tahu dia ada amplitude. Amplitude yang ni ya. Ni dia punya tinggi ni, amplitude. Kemudian kita ada panjang gelombang. Panjang gelombang adalah dari kita panggil ketinggian A dengan ketinggian B. Okey, puncak dari puncak A ke puncak B, ini panjang gelombang. Okey, kita panggil puncak, okey, yang atas ni. Baik, so kita kena tahu pertama amplitude dan kedua panjang gelombang. Okey, faham dah kedudukan dia? Okey. Okey. Halaju gelombang ini adalah formula yang perlu kamu kena ingat. Okey, ni formulanya. Halaju gelombang adalah jarak yang dirambat dalam masa 1 saat. Okey, apa maksud rambat? Yang dilalui dalam masa 1 saat. Jarak gelombang lah. Okey, cuba besarkan sikit supaya kamu nampak ni. Okey, ini formula yang kamu kena hafal hubungan antara, okey, yang ni V ni apa? Okey, V ni kita panggil halaju gelombang. Okey, so halaju gelombang bersamaan dengan F ni apa? Okey, F ni frekuensi. Okey, macam ni lambda, macam ni kita panggil lambda. Lambda ni apa? Yang ni adalah kita nak cari ini panggil jarak gelombang. Ini kita panggil jarak gelombang. Okey, cikgu tulis sini lah. Ini kita panggil jarak gelombang. Okey. Yang ni kita panggil halaju. Ini kita panggil apa? Ini frekuensi. Okey, baik. Jadi formulanya halaju sama juga frekuensi darab dengan jarak gelombang. Okey, kita tengok pengiraan ni. Satu gelombang bunyi bergetar pada frekuensi 100. Frekuensi dia kata berapa? 100 dan berjarak gelombang 3.3 meter. Okey, hitungkan halaju. Okey, jadi kita guna formula ni, kita letak sini apa maklumat yang kita ada. Kita ada maklumat frekuensi, betul tak? Jadi kita ada 100 Hz. Maklumat sini kita ada jarak gelombang. Jarak gelombang kita ini. So kita ada 3.3. Ini maklumat yang kita ada. Kita ada dua maklumat. So kita letaklah sini frekuensi 100, sini 100 dan jarak kita jarak gelombang ini 3.3. So kita dapat 330. Unit ni kamu kena ingat ms negatif 1. Okey, baik. Baik. Amplitude gelombang ni amplitude cikgu terlindung sikit. Amplitude gelombang sama juga sesaran maksimum. Okey, frekuensi gelombang adalah bilangan getaran lengkap dalam masa 1 saat. Panjang gelombang adalah jarak antara dua anjakan maksimum atau minimum berturutan. Okey, cikgu patah balik Kita patah balik. Okey. Ini amplitude, ini panjang gelombang. Okey. Dalam buku teks ada, kamu tak dalam buku teks balik Okey, yang penting ingat cara kiraan ni. Okey. Okey. Contoh kiraan.
sebuah piano menghasilkan bunyi dengan frekuensi. Okey, kita ada frekuensi. Ini tulisan cikgu ni silap. Frekuensi eja dia FREQUENSI. Okey. Frekuensi 442. So kita ada maklumat pertama frekuensi. Berapakah panjang gelombang bagi gelombang bunyi? Okey, dia nak cari panjang gelombang. Dia bagi maklumat yang kedua adalah halaju. Halaju dia 330. So, kita guna formula ni. Okey. Okay, so kita formula ni kita V. Okey, V ni apa? Halaju. Okey, ini frekuensi darab dengan panjang gelombang. Okey, jarak gelombang, panjang gelombang yang sama. Okey. Apa maklumat kita ada frekuensi kan? Jadi 442. Okey, kita darab. Okay, kita nak cari apa dulu? Dia nak cari panjang gelombang. Dia nak cari yang ni. Yang ni nak cari ni. Okey. So maklumat yang kedua kita adalah halaju. Ni halaju kan? So 330. Okey, 330. Okey, formula matematik 330 kita kena bahagi dengan 442. Okey, barulah kita dapat sini panjang gelombang. Cuba kamu kira dapat berapa? Berapa kiraan lepas 330 bagi 442? Berapa jawapan? Okey. Cikgu nak kamu semua kira. Kira. Okey. Nanti bagi jawapan kat cikgu. Ya, dalam WhatsApp. Okay, berapa ni? 330 bagi 442 berapa dapat panjang gelombang? Dan unitnya kan jangan silap lah. Unit dia. Okay, apa unit panjang gelombang? Okey. Sini unit panjang gelombang dia adalah meter. So jawapan kita sekali dalam meter lah. Okey, baik. Okey, jangan lupa bagi jawapan kat cikgu Bahagi ni dapat berapa? Bagi dalam WhatsApp nanti. Okey. Okey, gelombang elektromagnet. Okey, apa itu gelombang elektromagnet? Okey. Kita kena ingat gelombang elektromagnet dia ada bentuk macam ni. Okey. Yang paling rapat belah kanan cikgu ni dia banyak sinar gamma, sinar X, UV, cahaya nampak, inframerah dan radio. Okey. Baik. Yang ni kamu kena hafal lah. Okey. Apa ni? Okey, baik. Cara nak ingat spektrum gelombang elektromagnet. Okey, ni cara nak ingatnya. Cikgu kata rakyat ingin tingkat untung kali ganda. Okey, rakyat tu apa? Rakyat tu adalah sinar radio. Radio. Rakyat adalah radio. Ingin tu infra. Okey. Nampak tu tingkat ni. Ni nampak ni. Okey, dah kadang-kadang dia tulis tampak. Sebab tu cikgu buat sini tingkat. Okay. Yang ni so ni tingkat. Okey. Untung ultra ungu kali X dan G adalah gamma. Okey. So bila kita baca dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, frekuensinya semakin bertambah. So gamma frekuensinya semakin bertambah. Tapi kalau kita baca dari kiri ke kanan, frekuensinya jarak gelombang pula bertambah. Okey, baik. Okey, mari kita tengok sini. Okey. Yang paling cikgu nak suruh kamu tengok sini. AM. Dia ada bentuk sini. Kecil, besar, kecil, besar, kecil balik. So kalau kita sambung, kita dapat sambung macam ni. Okey, yang selalu banyak tanya dalam soalan. Bentuk gelombang amplitude AM. Okey. Baik, sebelum tu cikgu nak tanya kamu. Okey. Bila cikgu nak ulang balik yang ni. Okey, jarak gelombang bertambah ni maksudnya macam ni. Tengok dia rapat. Okey. Rapat. Lepas tu kan semakin jauh. Ini maksud jarak gelombang. Okey. Ini jarak gelombang semakin bertambah. Ini jarak dia semakin bertambah. Okey. Itu maksudnya. Okey, gelombang radio. Okey, gelombang radio ada dua. Satu AM, satu FM. Okey, F ni frekuensi A ni amplitude. Okey, apa bezanya? AM ni berfungsi dalam gelombang LW dan
MW. LW maksudnya low, rendah. Ini M ni medium. Okey. Sebaliknya, FM berfungsi dalam siaran TV dan gelombang mikro berfungsi very high. VH ni very high, tinggi. Maksudnya dia tinggi. Yang ni yang sederhana ataupun low. Okey, jarak pemancar adalah besar. AM, jarak pemancar adalah besar, boleh diterima. Susah cikgu silap ni. Diterima di sebalik bukit. Yang ni pula tidak dipengaruhi oleh gabungan jadi atau gangguan buatan manusia. Sebab tu FM ni kita dapat dengar dengan jelas kat mana-mana. Okay, ini perbezaan kamu kena ingat. Nanti kita tengok soalan. Okey, jenis gelombang radio dalam komunikasi. Kita ada gelombang frekuensi rendah. Itu gelombang yang bermain dalam bumi saja dan untuk komunikasi setempat. Okey. Gelombang berfrekuensi tinggi pula membolehkan gelombang radio bergerak pada jarak jauh dan dipantau balik oleh lapisan ionosfera. Ini dia dah pergi ke angkasa lepas, gelombang ni. Okey. Gelombang mikro adalah gelombang angkasa yang lagi tinggi, tidak dipantau balik dan menggunakan satelit. Okey. Okey, ingat nak, ada 3 jenis gelombang radio, satu berfrekuensi rendah, satu frekuensi tinggi, satu gelombang mikro. Mikro ni yang melalui angkasa lepas dan dia tidak dipantau balik dan dia kena guna satelit. Okey. Okey. Baik, cikgu tak nak masuk lagi yang ni. So, cikgu berhenti kat sini dulu supaya kamu lebih faham. Kamu tolong rujuk buku teks. Tolong rujuk buku teks buat bacaan juga. Okey, terima kasih.